Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Ismail daripada Unit Pendidikan Khas 2 PSMP Jun 2020 akan membentangkan sebuah projek inovasi digital di bawah kursus PKUK 3152 iaitu Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pensyarahnya ialah Dr. Najihah binti Syuib. Baik, mari kita mulakan. Baiklah, pertama sekali saya akan memberi pengenalan terhadap projek inovasi digital ini. Signifikan dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, yang ingin meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. TMK iaitu Teknologi, Maklumat dan Komunikasi merupakan salah satu elemen yang penting yang perlu diterapkan dalam pembelajaran semua peringkat. Maksudnya daripada peringkat prasekolah, rendah, menengah maupun pengajian tinggi. Lantaran itu, keperluan TMK dinyatakan sebagai anjakan ketujuh dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Oleh yang demikian, pengalaman pembelajaran digital sekarang menjadi salah satu cabaran kepada guru-guru kerana mereka perlu merancang kaedah pengajaran yang membangunkan bahan bantu mengajar yang kreatif, inovatif untuk melaksanakan pengajaran abad ke-21 iaitu PAK 21. Menurut Ida Warna Hashim, 2023, segelintir guru merasakan aktiviti PDP dalam bentuk pembelajaran digital ini adalah sesuatu yang sukar dilakukan. Justru, guru-guru perlu menyediakan diri mereka dengan pengetahuan dan kemahiran TMK untuk melaksanakan pembelajaran digital. Berikutan itu, inovasi perlu dilakukan menerusi pembangunan bahan bantu mengajar yang mana menurut Jane dan rakan-rakannya 2022, inovasi merujuk kepada proses mencipta sesuatu yang baharu atau menambah baik sesuatu kaedah pengajaran. Oleh itu, penggunaan bahan bantu mengajar amat penting agar guru dapat menerangkan isi pengajaran dengan lebih mudah dan jelas berbanding dengan penerangan secara lisan iaitu talk and chalk. Okey. Murid biasanya mengalami kesulitan dalam mempelajari matematik kerana keabstrakan matematik itu. Oleh itu, pembangunan bahan bantu mengajar secara digital ini penting dalam meningkatkan kefahaman dan motivasi intrinsik dalam diri murid itu untuk mempelajari matematik. Lantaran itu, projek inovasi digital ini dibangunkan dalam tugasan ini. Kalkusia, iaitu inovasi digital yang akan diperkenalkan dalam projek ini merupakan satu inovasi digital untuk membantu murid menguasai kemahiran membilang nombor dalam lingkungan 20. Fokusnya, kalkusia ini berfungsi untuk menggambarkan situasi sebenar dalam membilang nombor di persekitaran. Bukan sahaja membilang, tapi mereka perlu membandingkan dan menyusun nombor mengikut turutan yang betul. Kalkusia ni menggunakan PowerPoint sebagai platform untuk menghasilkan bahan bantu mengajar dalam bentuk multimedia yang interaktif kepada murid. Aturan penggunaan alat ini pun sangat mudah, seperti mana murid hanya perlu menunjuk atau menekan nombor pada layar untuk menjawab soalan tersebut. Jadi ini memerlukan bantuan guru jugalah. Okey, sehingga diharapkan murid dapat mengingat dan mahir dalam membilang nombor dalam turutan yang betul. Baiklah, seterusnya saya akan menyatakan penyataan masalah atau isu yang timbul. Berdasarkan pengalaman praktikal yang lalu, saya telah memerhati dan menilai sebilangan murid tahun 2, kelas yang saya mengajar, mempunyai masalah membilang dalam lingkungan 11 hingga 20. Saya mendapati masalah membilang nombor lingkungan 11 hingga 20 ini berlaku apabila murid tu hendak membuat turutan nombor secara tertib naik dan juga ketika hendak menulis nombor. Contohnya, murid A, dia mengira bilangan mangga dengan menyebut 11, 12, 13, 14, 16. Berdasarkan contoh tersebut, murid ni dia mengalami kesukaran untuk membuat turutan nombor
dalam lingkungan 20. Yang mana tadi disebut 11, 12, 13, 14, tiba-tiba jadi 16. 15 tu dia tak sebut. Jadi kat situ dia sukarlah nak buat turutan nombor dengan betul. Contoh seterusnya pula, murid B melakukan kesalahan dalam menulis angka bagi sesuatu bilangan objek. Contohnya, bilangan yang disebut adalah 16 tetapi dia menulis 19. Murid ni juga dia keliru juga nak bezakan angka 13 dengan 12. Jadi kat sini mereka mengalami masalah lah dalam membilang dan mengenal angka. Okey, setelah mengajar 12 minggu, saya menyimpulkan murid-murid berkenaan mempunyai daya ingatan jangka pendek yang lemah, yang mana mereka ni mudah lupa apa yang dipelajari. Hal ini kerana keupayaan kognitif mereka adalah rendah. Maksudnya mereka ni adalah kategori murid tahap rendah. Tambahan lagi, murid-murid ni juga sering hilang tumpuan yang mana mereka selalu membuat kerja sendiri seperti menconteng kertas, mengusir kawan. Jadi hal ini menunjukkan mereka ni mempunyai tumpuan yang singkat. Menurut SK Rima Sultana, kanak-kanak lembang mempunyai kelemahan dalam berfikir, konsep nombor, kelemahan memproses maklumat, lemah dalam ingatan dan juga tumpuan yang singkat. Jadi memang relate. Jadi memang berkaitlah dengan murid tadi kerana mereka ni adalah murid lembam. Okay, oleh itu, cara mengatasi masalah tersebut, saya harus memikirkanlah satu strategi yang sesuai untuk diaplikasikan kepada murid-murid yang bermasalah ini agar mereka ni dapat menguasai nombor bulat dan kemudian berasa teruja lah untuk belajar matematik ni. Jadi strategi tersebut adalah dengan membangunkan inovasi digital. Inovasi ini perlulah sesuai dengan tahap murid tersebut, yang mana murid ini adalah kategori tahap rendah. Jadi tidak ada, kemudian inovasi ini pun tak perlu ada tekanan sangat, santai dan menyeronokkan. Saya juga mengharap inovasi yang dibina ini dapat memberi kesan jangka panjang dalam pembelajaran murid-murid ini. Iaitu murid-murid ini dapat mahir dalam melakukan operasi matematik. Maksudnya bila mereka dah mahir nombor bulat, jadi secara tidak langsung mereka pun boleh mahir dalam melakukan operasi matematik seperti menambah, menolak dan seterusnya. Jadi objektif inovasi digital ini dilakukan agar produk digital yang dimana ni dapat meningkatkan penguasaan murid tahun 2 dalam kemahiran menyebut dan membilang nombor lingkungan 20 di persekitaran. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan kedudukan sebelum inovasi dilaksanakan. Sepanjang menjalani praktikum fasa 1 di SK Alai, saya mendapati beberapa orang murid tahun 2 mempunyai masalah dalam menguasai tajuk nombor bulat. Okey, ini adalah kesambungan daripada tajuk yang diajar oleh guru PPKI sebelum ini. Okey, sebelum saya memulakan pengajaran matematik, saya telah menjalani ujian diagnostik kepada murid tahun 2 yang kelas saya mengajar ni untuk mengetahui pencapaian terkini dan untuk menentukan tahap murid dalam mata pelajaran matematik. Hasil daripada penelitian ujian tersebut, saya mendapati murid dalam kelas ini mempunyai 2 tahap yang berbeza, iaitu tahap rendah dan lagi satu tahap sederhana. Okay. Kemudian saya memerhati dan menilai yang murid tahap rendah ni masih belum berjaya menguasai kemahiran menyebut dan menyusun nombor secara tertib menaik dan tertib menurun dalam lingkungan 11 hingga 20. Dalam konteks ini, murid tersebut sentiasa lupa dan keliru untuk membuat susunan nombor dengan betul. Antaranya, murid terlupa menyebut nombor 13, 15. Selain itu, salah seorang daripada mereka ni masih mempunyai masalah untuk menulis nombor dengan angka yang betul berdasarkan bilangan yang dikenal pasti. Okay. Lantaran itu, saya telah menyediakan pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar maujud untuk menyampaikan isi pelajaran ini dengan lebih mudah difahami.
Namun terdapat beberapa kelemahan dari segi kaedah pengajaran dan bahan bantu mengajar yang saya bina. Dari segi kaedah pengajaran, saya kurang menerapkan elemen TMK. Yang mana elemen TMK ni akan membuatkan pengajaran tu lebih menyeronokkan. Dari segi bahan bantu mengajar ni pula, bahan bantu mengajar tersebut tidak tahan lama, terhad, kurang multifungsi dan tiada unsur digital. Contoh situasinya dalam pelaksanaan PDP berkaitan membilang nombor di persekitaran, saya telah melaksanakan aktiviti mengembara dan menjawab soalan pada checkpoint dalam peta benda alai. So, aktiviti ini adalah jelajah bandar alai. Untuk aktiviti ini, saya telah membuat peta dengan menggunakan kertas mahjong dan cetakan gambar sebagai bahan aktiviti. Semasa melaksanakan aktiviti tersebut, murid-murid ini kelihatan sentiasa berebut markah yang menyebabkan keadaan kelas nampak tidak terkawal. Setelah tamat sesi PDP, bahan bantu mengajar yang saya bina tu kelihatan nazak. Maksudnya dah terkoyak sana sini, comot dan tidak boleh digunakan lagi. Kesannya kawalan murid tadi tidak terkawal. Mereka ni tidak sabar menunggu giliran. Kemudian bahan bantu mengajar tersebut nampak kurang versatile lah sebab tak boleh digunakan lagi. Di samping itu, perbezaan tahap dan kecerdasan murid menyebabkan mereka ni sukar memproses atau menyimpan maklumat dengan pantas berbanding dengan murid yang lain lah. Murid yang tak sederhana. Okey, murid yang lemah ni dia kurang mendapat perhatian dan memerlukan bimbingan sepenuhnya daripada guru dan bahan interaktif yang multisensori. Mungkin di sini saya terlepas pandang yang mana mungkin murid yang lemah ni dia memerlukan lebih lagi bimbingan. Maksudnya mereka perlukan bimbingan sepenuhnya lah daripada guru untuk memahami pelajaran tersebut. Masalah ini dapat dikesan waktu aktiviti soal jawab, kemudian dan juga dapat dikesan melalui lembaran kerja. Jadi itulah bagaimana situasi masalah ini timbul dan akhirnya menghasilkan inovasi. Baiklah, berdasarkan masalah yang diceritakan tadi, jadi timbullah cadangan inovasi yang mana inovasi saya cipta adalah Kalkusia. Kalkusia diperkenalkan sebagai salah satu inovasi digital untuk membantu murid-murid mahir dalam tajuk nombor bulat lingkungan 20. Menerusi pembelajaran asas 3M, komponen matematik tahun 2. Inovasi ini dibangunkan menerusi perisian Microsoft Office PowerPoint sebagai platform yang boleh memuatkan gambar, audio dan video yang mana ini dapat merangsang perhatian dan motivasi murid untuk menguasai tajuk ini. Untuk pengetahuan, nama Kalkusia diambil melalui perkataan calculate yang bermaksud menghitung, mengira atau membilang. Dan sia pula bermaksud tanah atau land. Jadi Kalkusia dikatakan sebagai tanah kira-kira. Namun inovasi ini dipilih adalah untuk mengaitkannya dengan aktiviti yang hendak dilaksanakan, iaitu aktiviti menjelajah nombor di persekitaran. Okey, seterusnya aktiviti ini adalah untuk mencapai objektif PDP iaitu menyebut dan membilang nombor di Kalkusia. Kalkusia berfungsi untuk menggambarkan penggunaan nombor di persekitaran. Di sini murid diminta untuk menyebut dan membilang objek atau angka di persekitaran dengan spesifik. Selain daripada hendak mencapai objektif PDP, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai melalui penggunaan Kalkusia ini dalam kehidupan harian mereka. Jadi kat sini mereka boleh aplikasikanlah. Contohnya di persekitaran ada banyak nombor, jadi mereka tahulah apa fungsinya, apa nombor tersebut. Selanjutnya, aturan penggunaan PowerPoint semasa PDP sangat mudah digunakan seperti mana guru hanya perlu menggerakkan tertikus untuk menekan ikon yang dikehendaki dalam slide ataupun menekan papan kekunci yang menunjukkan anak panah next.
Okey, guru lain juga boleh memahami cara penggunaannya, yang mana cara penggunaannya mudah sekali untuk menggunakan dalam PDP. Malah murid sendiri pun boleh gunakan sebagai pembelajaran kindiri. Kerana Kakusia ni dilengkapi dengan jawapan dan rakaman suara yang memudahkan murid ini untuk mengikuti arahan dan memahamkan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Selain itu, Kakusia ini dihasilkan adalah berasaskan model pembelajaran pembelajaran triological. Penghasilan inovasi berasaskan model triological adalah untuk memastikan inovasi yang dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Okey, dalam konteks inovasi Kakusia, keperluan dan kehendak pembelajaran dan pemudahcaraan merujuk kepada standard pembelajaran matematik tahun 2 iaitu 2.5.1 menyebut nombor di persekitaran dan 2.5.2 membilang nombor di persekitaran. Merujuk model triological ini, pembinaan inovasi mempunyai 6 langkah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Yang pertama, menyatakan tujuan sebenar dan keperluan. Jadi, inovasi Kakusia ini dihasilkan untuk mengatasi masalah murid dalam membilang nombor lingkungan 20. Langkah yang kedua, menetapkan skop, had atau batasan. Inovasi Kakusia ini memberi fokus kepada kemahiran membilang nombor lingkungan 20 sahaja dan dihasilkan untuk murid MBPK PPKI tahun 2. Okey, seterusnya, langkah yang ketiga, menyediakan draft dan semakan berulang. Jadi kat sini, saya menghasilkan kertas cadangan inovasi Kakusia proposal untuk dibentangkan kepada pesyarah dan kemudian menerusi pembentangan tersebut terdapat beberapa penambahbaikan yang dinyatakan oleh pesyarah. Yang keempat, melakukan uji kaji dan membuat refleksi. Jadi inovasi Kakusia ni telah diuji di sekolah dan akan berlakulah daripada itu berlakulah penganalisian kekuatan dan kelemahan yang dilakukan semasa membuat uji lari inovasi ini. Okey, langkah yang kelima, pemurnian dan spesifikasi. Setelah diuji di sekolah, inovasi Kakusia akan dimurnikan untuk meningkatkan pengendalian dengan lebih berkesan dan akhir sekali penggunaan semula. Okey, jadi akhir sekali Kakusia ni boleh digunakan semula oleh sesiapa sahaja dan di sekolah-sekolah lain juga sebab dah dimurni dan lebih efisien lah. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan pula cara menggunakan inovasi digital yang saya bina iaitu Kalkusia. Mari kita lihat. Selamat datang ke Kalkusia. Mari jelajah Kalkusia. Mari kita meneroka dan menyebut nombor di persekitaran. Sebutkan nombor setiap pintu secara tertib menaik. 2, 3, 4, 5. Sebutkan nombor setiap kaunter di bawah secara tertib menaik. 6, 7, 8, 9. Bilakah masa kes pembunuhan bersendiri ini berlaku? 11:15 PM.
Sebutkan harga setiap produk makanan yang ingin dibeli ini. RM3, RM5, RM10, RM6, sebutkan dua nombor lokal yang mempunyai kotak besar. 16, 19. Sebutkan harga tulang rusuk dan daging batang pinang. RM19, RM20. Sebutkan harga-harga roti dalam kedai ini. RM1, RM2, RM3, RM4. Sebutkan nombor lantai yang mempunyai surau dan jip. 11. Sebutkan tarikh-tarikh untuk mendapatkan tiket percuma. 13, 14, 15. Sebutkan tempoh masa lampu merah sekarang. 20. Mari kita menerokok dan membilang benda di persekitaran. Berapakah bilangan pokok jagung? Berapakah bilangan lembu? Berapakah bilangan kuda? Berapakah bilangan pokok labu? Berapakah bilangan lobak? Berapakah bilangan apel? Berapakah bilangan burung yang terbang? Berapakah bilangan tong susu? Baik, untuk slot yang terakhir pula, saya akan menceritakan keberkesanan projek inovasi ini. Keberkesanan ini diperoleh setelah uji lari dilakukan oleh guru PPKI di sebuah sekolah. Okey, mari kita lihat keberkesanannya.
Baik, yang pertama, dari segi kekuatan. Kekuatan Kakusia ini adalah penggunaan audio-visual yang sangat jelas. Contohnya, rakaman suara yang sangat kuat dan jelas digunakan dalam Kakusia untuk menyampaikan arahan kepada murid. Hal ini dapat dibuktikan dalam penilaian murid melalui instrumen soal selidik. Boleh rujuk pada gambar tersebut. Kesan kekuatan ini dapat menarik perhatian murid untuk memberi tumpuan pada isi pelajaran yang ingin disampaikan. Hal ini bagi memastikan murid dapat melibatkan diri mereka secara aktif dan mengikuti arahan yang disampaikan. Selain itu, audio visual yang jelas ini dapat membantu murid yang lemah untuk memahami dan mengikuti arahan yang disampaikan. Menurut Linda, 2021, MBPK memerlukan bimbingan dalam setiap proses pengajaran disebabkan tahap kognitif mereka yang lemah dan kurang kendiri. Implikasinya, murid dapat belajar secara berdikari melalui bahan digital yang lengkap. Oleh itu, audio-visual yang jelas dalam Kakusia ini sangat membantu murid untuk belajar. Namun, terdapat kelemahan dalam produk inovasi ini. Yang mana kelemahannya adalah kandungan produk ini kurang menggalakkan kemahiran interpersonal MBPK. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil data soal selidik yang dinilai oleh murid sendiri. Yang mana kelemahan ini tercetus adalah disebabkan Kakusia ini lebih dianggap sebagai latihan kendiri untuk murid. Maka mereka ni lebih gemar menggunakannya secara bersendirian. Kakusia ini juga dibekalkan dengan jawapan untuk setiap soalan. Maka murid tidak terlalu bergantung kepada guru dan rakan-rakan yang lain apabila mereka dah tahu dan sedar kesalahan yang mereka lakukan. Kesannya, kemahiran komunikasi murid kurang diterapkan dalam pembelajaran murid, lebih-lebih lagi kepada murid yang introvert. Oleh itu, penambahbaikan boleh dilakukan dengan menetapkan peraturan atau arahan tambahan kepada murid untuk membentuk kumpulan melalui Kakusia ini. Tamsilnya, saya menggunakan GIF, iaitu Graphic Interchange Format atau gambar yang berkaitan dengan kelompok murid beserta rakaman suara untuk menyampaikan peraturan dan arahan tambahan kepada murid untuk membentuk kumpulan. Akan tetapi, soalan-soalan dalam Kakusia ni perlu disesuaikan dengan tahap murid. Sekiranya satu kumpulan murid tu terdiri daripada golongan lemah, jadi saya perlu kurangkan tahap kesukaran soalan dan bentuk arahan. Namun sekiranya sekumpulan murid tu terdiri daripada 2 atau 3 gabungan tahap murid, maka saya harus memastikan setiap murid mempunyai peluang untuk melibatkan diri mereka secara aktif dalam aktiviti ini. Maksudnya taklah murid yang tahap sederhana je kawal game tu. Jadi kita perlu pastikanlah semua murid ni dapat menggunakan kemudahan ini. Implikasi cadangan ini adalah dapat memupuk semangat kerjasama dan nilai tolong-menolong antara satu sama lain selain daripada hanya meningkatkan kemahiran interpersonal. Menurut Hamzah dan Nasri, pengajaran guru yang mengetengahkan pendekatan kooperatif dalam pengajaran dapat melatih murid untuk berinteraksi dan memupuk nilai-nilai yang pelbagai. Walau bagaimanapun, pembelajaran kooperatif memerlukan murid daripada pelbagai kebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan dan mencapai satu matlamat yang sama. Jadi kat sini boleh ditambah baiklah dari segi yang dinyatakan tadi. Oleh itu, penambahbaikan ini perlu diusulkan dan direalisasikan untuk menggalakkan perkembangan optimum murid dari segi intelektual dan sosial.